They tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Baru-baru ini kita dikejutkan, kita digemparkan dengan video yang tular, di mana di dalam video berkenaan banyak rakyat Malaysia, netizen dan juga pengamal media sosial, Facebook, YouTube, Twitter dan sebagainya. Dan di dalam caption itu menyebut berkaitan dengan rakyat Palestin. Saudara-saudara, saya boleh katakan ini adalah satu video viral ataupun satu insiden amuk. Nah, apa kata ataupun apa komen daripada Menteri Pertahanan? Itu yang menjadi persoalan kita. Apa komen daripada kerajaan, khususnya Perdana Menteri Anwar Ibrahim, berkaitan dengan insiden amok ini? Sudah pasti rakyat Malaysia mahu jawapannya. Dan ini satu perkongsian daripada Malaysia Kini bertarikh 4 Oktober. Insiden amok, jangan hukum semua rakyat Palestin begitu. Menteri Pertahanan Muhammad Khalid Nordin meminta orang ramai supaya tidak menghukum semua rakyat Palestin yang mencari perlindungan di negara ini berdasarkan tindakan segelintir daripada mereka. Ini selepas beberapa pelarian dirakam mengamuk di pusat perlindungan Kementerian Pertahanan 2 hari lalu. Insiden itu mendapat kritikan daripada netizen yang mempersoalkan langkah kerajaan mengambil rakyat Palestin untuk mendapatkan rawatan perubatan di negara ini. Ada juga netizen yang menggesa kerajaan menghantar pulang pelarian berkenaan ke negara mereka yang sedang dilanda perang. Menurut Khalid, kejadian itu hanya melibatkan segelintir rakyat Palestin yang menghadapi tekanan. Bukan semua begitu. Hanya segelintir yang terlalu tertekan, katanya dalam pesanan ringkas. Malaysia Kini menghubungi menteri berkenaan untuk mendapatkan komen mengenai insiden itu dan kritikan daripada netizen. Mendev sedang meneliti keluhan mereka, tambahnya, tanpa mengulas lebih lanjut. Beberapa klip video pendek tular mengenai kejadian itu yang didakwah berlaku di Wisma Transit Mindev Kuala Lumpur. Menerusi salah satu video, seorang wanita berbahasa Arab dilihat menjerit kepada seorang anggota tentera selepas dia menendang dan merosakkan harta benda di tempat kejadian. Satu lagi klip video menunjukkan pasu pecah di atas lantai, manakala seorang lagi wanita dan seorang kanak-kanak dilihat berteriak, Malaysia no, Malaysia no, dalam klip video berasingan. Polis Kuala Lumpur dalam pada itu berkata, mereka tidak menerima sebarang laporan mengenai kejadian itu. Pada 16 Ogos lalu, 2 pesawat E-400M milik tentera udara diraja Malaysia yang membawa rakyat Palestin yang cedera akibat serangan Israel tiba di pangkalan udara Subang, Selangor. Kedua-dua pesawat itu berlepas dari pangkal udara Al-Mazah di Kahira, Mesir dengan membawa 41 pesakit dan 86 ahli keluarga mereka. Ia adalah sebahagian daripada usaha kerajaan Malaysia untuk membantu rakyat Palestin yang menderita akibat pencerobohan Israel. Berkaitan dengan isu ini, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sudah pasti seluruh rakyat Malaysia menginginkan, mengimpikan seorang Perdana Menteri yang mengotakkan janji, yang tidak memungkir janji. Sudah pasti mahu seorang Perdana Menteri yang menjaga kebajikan rakyat Malaysia. Saudara-saudara, adakah kemenangan kepada Anwar Ibrahim, kepada semua bekas Perdana Menteri hari ini yang pernah memusuhi Anwar Ibrahim? Mungkin Muhyiddin Yassin, mungkin Mahathir. Kerana kita dapat lihat bahwa terdapat beberapa berita baik untuk kerajaan perpaduan berkaitan dengan pelaburan di Malaysia.
berkaitan dengan pelaburan AI ataupun komputer pun ada, dan beberapa lagi berita baik untuk ekonomi negara Malaysia. Namun saudara-saudara, ada satu tulisan daripada Syabudin bertarikh 3 Oktober yang saya ingin kongsikan kepada anda. Anwar jangan hanya pandai berjanji. Perdana Menteri Anwar Ibrahim jangan menjadi seorang pemimpin yang pandai menabur janji tetapi gagal menunaikannya, kata pemimpin amanah Muhammad Hanifah Maidi. Pemimpin amanah membuat kenyataan sedemikian. Adakah amanah sebenarnya sedang marah dengan Anwar? Nah, saudara-saudara, bekas timbalan Menteri Undang-Undang itu menggesah pengurusi PH yang selama lebih 2 dekad memperjuangkan reformasi dan keadilan untuk bertindak dalam kes-kes melibatkan pihak polis. Hanifah mengulas mengenai kes kematian dalam tahanan melibatkan seorang lelaki orang asli berusia 25 tahun di Pahang. Dia juga mengingatkan kenyataan Anwar bulan lepas mengenai serangan yang dialaminya semasa di penjara pada tahun 1998, maka PM tidak perlu lebih banyak penjelasan mengenai perkara ini. Anwar ketika itu berjanji bahawa pentadbirannya komited untuk menyelesaikan isu penderaan dan kematian dalam tahanan. Kalau orang bicara tentang ada kebimbangan tentang penderaan dalam lokap, tak perlu yakinkan saya, kerana saya tahu apa yang dirasakan. Kita rasa bagaikan tidak terdaya lagi apabila diserang hingga hampir mati semasa dalam tahanan, kata PM. Meskipun Hanifah berterima kasih kepada Anwar atas janji itu, namun dia menegaskan ia satu kelemahan. Malangnya ramai percaya PM dengan segala hormat, hanya pandai membuat janji, tetapi agak lemah dalam menunaikan janji. Ya, dia berjalan dan bercakap, tetapi sering sekali dia gagal mengotakkan janji-janji itu. Hanifah menegaskan rakyat Malaysia tidak lagi berminat mendengar janji, tetapi mahu melihat pelaksanaannya. Lagipun kita telah mendengar dan melihat banyak janji daripada beliau atau kerajaan beliau, tambahnya. Hanifah juga menimbulkan isu serangan terhadap seorang pemandu e-hailing yang juga OKU. Kerajaan telah gagal secara teruk untuk menyelesaikan kes keadilan jenayah yang agak mudah, iaitu membawa pelaku yang didakwa menyerang seorang individu yang terdedah kepada tindakan undang-undang, tambahnya. Saudara-saudara, adakah kenyataan Hanifah ini lebih kepada gesaan untuk Anwar letak jawatan sekiranya Anwar tidak dapat menunaikan janji-janji Anwar Ibrahim? Saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan bapak, berkaitan dengan isu ini, apa komen Anda?